Nanti dia delete yang tak diperlukan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Azli dan bersama saya pada hari ini adalah 4 orang lagi panel yang tidak asing lagi, ialah saudara Muhammad Izul Hafiz, saudari Nur Alia Marina, saudari Siti Nur Syamimi dan I sekali Nur Nadira Zulaika. Topik kita pada hari ini, agama berperanan menyatu padukan masyarakat serta dapat membataskan perlakuan manusia dengan membezakan sesuatu kebaikan maupun keburukan. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, iaitu saudara Muhammad Izul Hafiz, bolehkah anda menerangkan peranan agama dalam memupuk masyarakat harmoni di Malaysia? Nama Malaysia tidak asing lagi kerana terkenal sebagai negara yang mempunyai masyarakat majmuk namun mampu hidup dengan harmoni, yakni tanpa peperangan. Malaysia terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Oleh kerana itu, wujudnya kepelbagaian budaya, agama dan bahasa dalam kalangan masyarakat di negara ini yang menjadi tarikan umum. Berbincang mengenai agama, terdapat 4 agama utama di Malaysia. Di Malaysia, agama telah menjadi salah satu indikator kepada identiti kelompok yang saling melengkapi sehingga kelompok etnik disamakan dengan kelompok agama. Islam ialah agama yang paling banyak dianuti oleh masyarakat Malaysia. Demikian itu, dalam Perlembagaan Malaysia, agama Islam merupakan agama yang rasmi tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Namun begitu, rakyat bebas untuk menganut, mengamal dan mempraktikkan agama masing-masing selagi mana tidak bercanggah dengan perlembagaan negara. Seseorang yang beragama Islam bererti memberi kesaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Sumber utama agama Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah dan penganutnya wajib berpegang kepada rukun Islam dan rukun iman. Agama lain ialah agama Buddha di mana majoriti penganutnya Buddha di Malaysia terdiri daripada etnik Cina yang berpegang kepada mazhab Buddha Mahayana. Antara ajaran moral Buddha yang terpenting adalah menghormati kehidupan sama ada manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Seterusnya, agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar komuniti India di Malaysia atau juga dikenali dengan nama agama Brahma. Kitab Veda adalah panduan kepada penganut agama Hindu. Veda mengandungi cerita tentang pelbagai aspek kehidupan bangsa Arya di India pada masa lampau. Terakhir sekali ialah agama Kristian yang asalnya merupakan mazhab daripada kepercayaan Yahudi. Orang Kristian menganggap Yesus sebagai jelmaan Tuhan yang mempunyai rupa serta sifat-sifat manusia. Pengaruh agama amat besar dalam kalangan masyarakat sehingga mampu mempengaruhi kehidupan mereka. Justru itu, peranan agama dalam memupuk masyarakat harmoni di Malaysia menjadi keistimewaan yang dimiliki Malaysia. Terima kasih kepada panel yang pertama kita, iaitu Muhammad Izul Hafiz, kerana memberikan penjelasan yang cukup bagi kita fahami tentang kehidupan agama dalam memupuk hubungan etnik di negara kita. Dari penjelasan saudara Muhammad Izul Hafiz, sebentar tadi jelaslah bahawa negara kita merupakan negara yang unik kerana mempunyai pelbagai agama dan bangsa. Untuk memendekkan perbahasan ini, saya akan memilih satu agama yang ada di negara kita, iaitu agama Islam. Jadi untuk meneruskan perbahasan ini, soalan saya kepada panel kedua, iaitu saudari Nur Alia Marina, apakah Islam menurut syarak? Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Islam menurut syarak apabila kita beriman bahawa Islam itu suatu agama yang baik. Ia dapat membataskan perlakuan manusia dengan membezakan kebaikan atau buruk
Dalaman iaitu hati, luaran iaitu perbuatan individu, masyarakat sehinggalah meliputi kenegaraan. Terima kasih kembali kepada panel kedua itu, Saudari Nur Alamina. Sebentar tadi, panel kedua ada menyatakan tentang Islam menurut syarak. Bolehkah Saudari Siti Nur Syamimi, iaitu panel ketiga kita pada hari ini, menerangkan amalan dan sifat utama dalam Islam? Silakan Saudari. Soalan yang amat menarik, saya akan menerangkan satu persatu. Amalan atau sifat yang utama dalam Islam adalah mahabbah, yang juga merupakan konsep rahmah yang bermaksud kasih sayang. Prinsip ini berkisarkan tentang amalan kasih sayang sesama insan ataupun makhluk lain seperti haiwan. Contohnya, umat Islam kepada orang non-Muslim yang tidak bermusuhan atau menunjukkan perintangan terhadap Islam. Terima kasih kepada panel kita ketiga kita, Saudari Siti Nur Syamimi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam itu indah. Jika panel kedua kita tadi dan ketiga telah menerangkan tentang amalan dan sifat utama dalam Islam, seterusnya saya ingin meminta panel keempat kita, Saudari Nur Nadirah Zulaikha, untuk menguraikan lebih sedikit tentang keindahan Islam. Silakan Saudari. Agama Islam diikuti oleh orang-orang Melayu dan majoritinya adalah Buddha. Mereka mengamalkan kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan mereka dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul mereka. Sebagai umat Islam, apabila tiba hari raya, mereka akan menyambut hari raya puasa, hari keputeraan Nabi Muhammad dan juga wajib berpuasa dalam bulan Ramadan selama sebulan. Agama Islam adalah agama yang menjaga baik umat-umatnya. Sebagai contoh, mereka tidak memakan daging khinzir seperti agama lain yang membenarkan kerana ia boleh memudaratkan diri. Akan tetapi, Islam juga bukanlah agama yang kejam atau tegas. Ini kerana daging khinzir boleh dimakan, tetapi apabila tidak makanan lagi diminum. Terima kasih atas penerangan panel keempat kita tadi. Dalam penerangan panel keempat sebentar tadi, jelaslah bahawa agama Islam tidak pernah memaksa penganutnya untuk melakukan sesuatu yang ianya tidak mampu dilakukan. Seterusnya, soalan saya berbalik ke panel pertama semula. Jadi soalan saya pada panel pertama, setujukah anda jika saya katakan Islam mampu mengubah cara hidup manusia? Terima kasih kepada pengurusi. Saya setuju dengan pendapat anda kerana Islam itu wajib dimuliakan mengatasi segala agama, ideologi dan ajaran yang lain. Sehingga Islam berkuasa memerintah dalam sebuah negara berdaulat. Bahkan juga dalam seluruh kehidupan manusia dan segala urusannya, kerana hanya Islam adil untuk semua. Inilah Islam yang diwahyukan kepada para anbiya yang berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah juga Islam yang datang ke Nusantara apabila ia dianuti oleh negara dan rakyat. Sebarang undang-undang dan peraturan yang bercanggah dengan Islam adalah terbatal dengan sendirinya. Para sultan, raja-raja Islam, para ulama dan rakyat bersama-sama mempertahankan kedudukan Islam yang diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Sehingga kan mereka menentang penjajah dengan harta dan jiwa raga mereka. Walaupun perjuangan itu memakan masa dan beberapa generasi lamanya, tanah air kita telah mencapai kemerdekaan lebih setengah abad yang lalu. Bersama digubal Perlembagaan Persekutuan yang menegaskan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan negara. Terima kasih ke atas panel pertama kita tadi. Salah satu kejayaan Islam di negara kita adalah dari segi perbankan Islam. Seterusnya soalan saya akan menunjukkan kepada panel ketiga, iaitu Saudari Siti Nur Syamimi. Bolehkah Saudari jelaskan kelebihan perbankan dalam Islam? Silakan Saudari.
Perbankan Islam yang menekankan konsep syariah adalah perkara penting yang melibatkan kaedah, cara dan teknik sebuah bank berfungsi. Perbankan Islam akan memastikan keseragaman amalan dan setiap aktiviti kewangan yang dilaksanakan. Bank Islam banyak kelebihan, antaranya berlandaskan syariah kerana tidak ada hukuran dalam setiap urusan, iaitu perkara yang meragukan daripada segi sumber keuntungan setiap pelaburan dan jual beli yang terbuka. Selain itu, perbankan Islam ini tidak ada riba, jadi itu ramai orang Islam turut memilih perbankan Islam kerana ia lebih mesra pengguna, tidak ada riba dan menggalakkan keadilan sosio-ekonomi. Meskipun perbankan Islam lebih fokus kepada pengenalan individu, tidak mustahil suatu masa nanti ia lebih cenderung ke arah perdagangan dan perusahaan. Kini, ramai yang sudah sedar akan kepentingan dan kelebihan perbankan Islam dalam kehidupan seharian. Terima kasih atas penjelasan panel terakhir kita, iaitu panel ketiga. Jelas dan terbuktilah kedatangan Islam ke tanah Melayu telah mengubah cara hidup masyarakat Melayu dan Malaysia menjadi semakin baik, sama ada daripada segi pemakanan, pakaian, pergaulan mahupun tingkah laku. Islam bukan sahaja sekadar satu sistem kepercayaan atau akidah, tetapi ia jauh lebih besar kerana ia merupakan suatu cara hidup. Islam menjadikan penganutnya lebih tertib, teratur serta memiliki adab yang tinggi sebagaimana yang diajar dalam Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Sekian, itu sahaja perbicaraan daripada kumpulan kami. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.